Buma. Baik, terima kasih Atika. Isu kesihatan mental boleh dirawat dan ia bukan satu hukuman terhadap individu terbabit. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Gerald Rentab Jabu berkata, ke arah itu, ibu bapa diminta bersama-sama mengesan simptom isu kesihatan mental dalam kalangan anak-anak agar intervensi awal dapat diberikan segera. Individu yang mengalami tekanan perasaan juga diminta tampil mendapatkan bantuan supaya pihak berkaitan dapat menyalurkan pertolongan selain membolehkan individu terbabit membantu diri sendiri agar tidak menjadi lebih serius. Selain itu, katanya semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing bagi membantu individu yang bermasalah. Dan yang paling penting, every one of us can play that a shoulder to cry on. Let them go and able to speak to us. Sometimes dia terpendam dalam hati saja tak dapat keluar, itu yang akan menyusahkan mereka lah. Datuk Gerald menambah langkah baru bagi membantu golongan belia dan remaja mengendalikan masalah kesihatan mental ialah menerusi pelaksanaan program Rakan Muda Comfort Room yang bertempat di premis Jabatan Belia dan Sukan JBS. Program diadakan dengan kerjasama JBS, Persatuan Kesihatan Mental Sarawak MHAS, Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan serta institusi pengajian tinggi. Program serupa turut diadakan di Sabah, Kedah, Selangor, Kelantan dan Perak. Program boleh dilayari menerusi laman sosial Jabatan Belia dan Sukan dan pendaftaran secara dalam talian disediakan bagi mereka yang memerlukan janji temu. Janji temu pertama akan diadakan secara dalam talian untuk tujuan saringan dan janji temu berikutnya akan dibuat secara dalam talian atau fizikal berdasarkan keputusan saringan. Bercakap dalam sidang media pra-pelancaran program tersebut bagi negeri Sarawak di Kuching hari ini, Datuk Gerald menambah bagi janji temu secara fizikal atau kaunseling akan diadakan sebanyak 2 kali setiap bulan selama 6 bulan dan setiap sesi akan berlangsung selama 4 hingga 6 jam. Baik, sementara itu Pakar Sekretari MHAS Dr. Eng Boon Seng menegaskan mempunyai isu kesihatan mental bukan bermakna anda sakit. Katanya stigma tersebut perlu diubah kerana isu kesihatan mental boleh dirawat seperti penyakit tidak berjangkit NCD jika dikesan lebih awal. It doesn't mean you are sick though. Having a mental issue doesn't mean you are sick. You are just needing somebody to talk to. Saringan awal penting agar bantuan dan kaunseling dapat diberikan segera terutama pada masa ini kerana ramai terkesan kehidupannya akibat pandemik COVID-19. Menurut beliau, pengamatan pihak kesihatan mendapati terdapat peningkatan kes berkaitan kesihatan mental selepas pandemik, namun beliau tidak menyatakan jumlah tersebut. Kerajaan perlu mengadakan dialog dengan wakil Persatuan Pengguna bagi mendapatkan maklum balas tentang keputusan memansuhkan subsidi beberapa barangan kawalan termasuk minyak masak botol dan ayam yang berkuat kuasa 1 Julai ini. Presiden Persatuan Pengguna Bumiputera Sarawak, Datuk Seri Azman Sameon menjelaskan ia merupakan satu penyelesaian terbaik yang boleh dicapai untuk mengatasi bebanan yang bakal ditanggung oleh rakyat sekiranya subsidi tersebut dimansuhkan. Datuk Seri Azman percaya ada formula terbaik daripada persatuan-persatuan pengguna di Malaysia untuk bersama mengatasi cabaran ekonomi dalam fasa peralihan ke endemik, termasuk pemansuhan permit import makanan. Maknanya ada satu golongan tu ataupun kartel yang kontrol semua barangan masuk ke Malaysia sebelum diedarkan kepada pemborong-pemborong dan akhirnya kepada pengguna. Di sinilah kita nampak bahawa berlakunya kawalan kepada harga barang yang dibawa masuk ke Malaysia. Apabila dihapuskan AP untuk mengimport barang makanan ini, maknanya semua pihak boleh mengimport barang makanan dan di situ berlakunya persaingan sihat sebenarnya. Bila berlakunya persaingan sihat dalam perniagaan, maknanya akan berlakulah apa kata orang persaingan harga. Persaingan harga ini satu yang baik apabila mereka yang menawarkan harga yang terendah akan menjadi tumpuan. Beliau ditemui RTM di kediamannya di Kuching turut percaya peniaga berkemungkinan mula menyembunyikan barangan kawalan sehingga harga naik pada Julai nanti untuk melipat gandakan keuntungan atas barang yang diberi subsidi sebelum ini. Ke arah itu, jelasnya ahli persatuan sedia bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna untuk tindakan sewajarnya sekiranya perkara itu berlaku. Antara cadangan untuk menstabilkan harga barang dari pihaknya adalah termasuk mengimport makanan menerusi koperasi seluruh
seluruh negara, sejurus permit makanan dimansuhkan. Selain kerajaan perlu mewujudkan subsidi bersasar kepada pengguna berbanding sistem sekarang yang diberikan kepada pengeluar, namun tetap menaikkan harga barang. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHP Sarawak beri amaran terhadap peniaga yang ingkar terhadap prosedur dan kawalan harga barang yang ditetapkan. Ketua Cawangan KPDNHP bahagian Limbang Pulnama Tarah mengingatkan pihaknya memandang serius isu ini dan tidak akan berkompromi dengan mereka yang terlibat. Sektor perdagangan ni, kita serius membenteras penyelewengan, penyelewengan barang kawalan, barang-barang subsidi, mengambil untung yang berlebihan. Kita akan serius perkara ni. Kita akan ambil tindakan dan tanpa kompromi lah. Dan jika kita dapati dia bersalah, kita akan dakwa ataupun kompaun peniaga itu tersebut. Pulnama turut memaklumkan sejak Januari tahun ini hingga semalam sebanyak 54 kes telah diambil tindakan kerana gagal meletakkan tanda harga dan lain-lain sebab melibatkan 3,284 premis di Limbang. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita di pejabatnya selepas hadir ke program Jualan Keluarga Malaysia di tapak tamu Hamis Jumaat Limbang. Sementara itu, tambahnya KPDNHP bahagian Limbang akan terus membuat pemantauan dari semasa ke semasa bagi memastikan bekalan makanan sentiasa mencukupi serta peniaga dapat mematuhi skim jualan harga yang telah ditetapkan. Baik, pengumuman pemberian tunai tambahan menerusi Bantuan Keluarga Malaysia BKM oleh Perdana Menteri baru-baru ini kepada golongan B40 yang terkesan dengan kos sara hidup dan juga kenaikan harga barang mendapat pelbagai reaksi daripada keluarga Malaysia, khasnya di Bandaraya Miri. Menyambut baik inisiatif tersebut, rata-rata daripada mereka menyifatkan bantuan itu dapat meringankan beban mereka dan perlu dimanfaatkan dengan berhemah. Kita ingin mengucapkan terima kasih kepada keprihatinan Perdana Menteri atas kelulusan bantuan tersebut dan diharap golongan yang terkesan, golongan yang merupakan golongan sasar daripada bantuan ini dapat memanfaatkan, dapat menggunakan bantuan ini sebaik mungkin. Merupakan satu berita gembira kepada seluruh rakyat Malaysia yang menerima BKM. Diharapkan agar bantuan tersebut dapat memberi bantuan dan manfaat kepada semua penerima BKM. Alhamdulillah sebab PM telah pun mengumumkan bantuan RM100 untuk tambahan kepada Bantuan Keluarga Malaysia. Dan ini sangat bermaknalah sebab tak lama lagi dah nak raya haji, dapatlah kita beli keperluan. Sebab sekarang pun kita tahu kan harga barang naik dan gunakanlah secara berhemah. Terima kasih PM. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan Atikah. Terima kasih Buma untuk perkembangan di